Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusti. Fokus utama seramai 269 orang anggota badan beruniform telah menyertai uniform Combined Exercise Unicombat 2023. Program ini adalah penganjuran kali ke-7 yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan anggota badan beruniform dalam menjalankan aktiviti lasak serta berkumpulan bagi mengetahui potensi kepimpinan serta menguji ketahanan fizikal dan mental mereka. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Sitam berkata, Unicombat sekali ini telah mendapat penyertaan paling ramai. Yang kita dapat lihat hari ini antaranya adalah daripada askar Wataniah, daripada pasukan institusi pertahanan awam, PISPA, sukarelawan siswa-siswi, relasis, pasukan simpanan TLDN, Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi ini adalah hasil usaha keras dan komitmen yang bersungguh-sungguh setiap daripada anggota badan beruniform dan pengurusan Politeknik Kuching Sarawak ini. Tanda dan sabas kepada Politeknik Kuching Sarawak di atas pencapaian ini. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian penutupan Unicombat 2023 di Politeknik Kuching pada Ahad. Bertemakan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan, penganjuran program ini bertepatan dengan keprihatinan kerajaan perpaduan terhadap rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tambah beliau, erti kemerdekaan sebenar pada generasi kini membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda dipupuk menerusi pembinaan jati diri melalui 4 aspek utama iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Jadi bertepatan dengan tema ini, Unicombat 2023 juga disertai oleh anggota di kalangan lelaki dan wanita yang berbagai kaum dan di peringkat umum dari seluruh Malaysia, khususnya di Politeknik Kuching ini. Inilah yang menjadi harapan negara kita agar generasi muda ini bersatu padu berhadapan dengan ancaman penjajahan dari segi bentuk baru, terutamanya pemikiran dan budaya seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Sementara itu, masyarakat disarankan agar mengubah minda dan tabiat harian dengan membudayakan amalan mengita semula sebagai usaha menjaga kebersihan kawasan kediaman. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, 70% daripada sisa yang dibuang masih boleh digunakan. Namun katanya kadar kita semula di Malaysia masih tahap yang rendah, iaitu 5% setahun jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh itu jelasnya kerajaan telah mensasarkan untuk mencapai kadar kita semula sebanyak 22% menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Temenggung Yong View Seng dalam majlis program Go Green Anjuran Balai Bomba dan Penyelamat Lutong bersama Majlis Bandaraya Miri dan Naim Land Sendirian Berhad di Miri pada Sabtu. Justru Datuk Sri Lee menekankan masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tahap kebersihan yang memuaskan termasuk mencapai kadar kita semula yang lebih tinggi. Berita seterusnya, kesedaran terhadap aspek keselamatan kendiri dalam kalangan para pelajar perlu ditingkatkan bagi mewujudkan rakyat yang boleh menjadi penyelamat nyawa serta sentiasa responsif dengan membudayakan amalan keselamatan kendiri yang tinggi menjelang tahun 2030. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, ia adalah matlamat penting bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan pendekatan sama untuk seluruh negara dan masyarakat terutamanya para pelajar. Menurutnya, usaha strategik sedemikian selaras dengan dasar kebombaan dan penyelamatan negara tahun 2021 hingga 2030 serta merupakan hasrat utama pihak kerajaan. Di dalam pendekatan ini, kita nak mendidik masyarakat, tambah kali pelajar-pelajar. Kita ada program, tambah kali di Jabatan Bomba, program satu, kelab 3K untuk anak-anak tadika. Kita ada program untuk olahraga. Kita ada program untuk kadet bomba, program dan banyak program-program yang dikenalkan. Dan begitu juga dengan program elektrik
Beliau berkata demikian semasa program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR JBPM Negeri Sarawak dan Sarawak Energy Berhad SEB di Balai Bomba dan Penyelamat Batu Lintang Kuching pada Sabtu. Datuk Khairuddin menambah program bersama Pusat Pembelajaran Komuniti CLC SEB itu adalah khas untuk komuniti kanak-kanak serta pelajar yang ingin mendalami ilmu keselamatan kebakaran ataupun kebombaan. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan penyampaian sumbangan alat pemadam api daripada SEB kepada 5 sekolah yang terlibat pada program berkenaan. Manakala inisiatif Kerajaan Sarawak dalam memperkenalkan usaha pendigitalan dapat mengekalkan identiti warisan tempatan agar tidak hilang mengikut peredaran masa. Pengurusi Lembaga Pengurusan Pustaka Negeri Sarawak, Dato' Abang Rauf Abang Zain berkata, negeri ini amat kaya dengan kepelbagaian warisan yang unik dan ia harus dikekalkan agar generasi yang akan datang sentiasa mempunyai rujukan berkaitan warisan nenek moyang masing-masing. Dalam pada itu, katanya Pustaka Negeri Sarawak melaksanakan inisiatif Sarawak Kiana bagi mendigitalkan warisan tempatan untuk diarsip dan diakses dengan mudah. Kita menyimpan menyimpan apa-apa yang akan pupus satu hari, ya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penangguhan Festival Sarawak Kiana di Pustaka Negeri Sarawak Kuching pada Sabtu. Menurut beliau, peranan Pustaka Negeri Sarawak melalui Sarawak Kiana dalam pendigitalan maklumat adalah selaras dengan impian Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk mendigitalkan agensi-agensi kerajaan. Sepanjang Festival Sarawak Kiana, 55 penceramah telah mengambil bahagian dalam 66 aktiviti yang telah dirancang bersama 39 collaborator yang terdiri daripada pelbagai agensi, syarikat, pertubuhan dan pihak individu. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan bermula 16 hingga 21 Oktober 2023 termasuk bengkel sulaman keringkam, pameran dan demonstrasi seni sulaman dan tenunan, benang sulam cabut dan simo, bengkel tenunan songket, forum Sarawak Kiana, pertandingan tarian tradisional bagi kanak-kanak dan sebagainya. Keperkembangan mengenai pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak di mana sokongan pengundi muda sememangnya menjadi tumpuan dalam saingan 3 penjuru melibatkan calon gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bumi Kenalang PBK dan Parti Aspirasi Rakyat Aspirasi sepanjang tempoh berkempen. Ini memandangkan golongan tersebut dianggap cakna dengan situasi politik semasa dan lebih bersemangat untuk keluar mengundi. Berdasarkan statistik umum mengikut daerah mengundi Dun Jepak yang dikemas kini setakat 15 September 2023 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, 11,216 atau 49.18% daripada jumlah 22,804 pengundi merupakan individu berumur 18 hingga 39 tahun. Manakala 1,615 atau 7.08% merupakan pengundi berusia 18 hingga 20 tahun. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di beberapa kawasan daerah mengundi di konstituensi Jepak mendapati rata-rata pengundi muda mengharapkan agar calon yang memenangi kursi itu kelak dapat memberi pendedahan sepenuhnya kepada golongan muda dalam pembangunan dan dasar negara. Menurut seorang peniaga kecil, Asfamiza Eki Kasari, calon yang dipilih perlu komited untuk menjadikan anak muda sebagai aset utama dalam membangunkan kawasan Jepak khususnya dan dapat menyediakan peluang yang adil serta menyeluruh untuk mereka. Kami harap siapa-siapalah yang menang kali itu nak, setidaknya dengarlah suara orang penduduk kampung untuk membangunkan kampung tu sama-sama. Dengar luahan orang kampung tu. Jangan setidaknya dengar aja, setidaknya sekolah kerja kan. Bukan sekolah kerja, maksudnya macamnya si kesampaian apa yang orang kampung mau kan. Harap dapat dipertingkatkan, dimajukan kampung tu. Rasa kami perlu mengundi. Wajib, tidak kewajipanlah kita tu macam kan kerajaan kan, kita memang membantu kerajaan pun mesti bantu kita. Saya akan turun mengundi.
Seorang operator muda Muhammad Nur Majidi Abdul Razak berpendapat bahawa seorang wakil rakyat perlu memahami kehendak penduduk di kawasan yang diwakilinya. Jelas beliau, sekiranya pengundi bijak memilih calon yang betul, maka penduduk akan dapat menikmati kemakmuran yang berpanjangan, termasuk menjamin kemajuan tenaga muda dalam pelbagai aspek kehidupan. Paling penting hanya faham rakyat. Yang tahu apa nak kemudahan, apa nak sedia dalam kampung tu, apa nak kita sedia situ yang beri kemudahan kepada kita semua. So, nak diharapkan yang dengarlah suara orang muda tu, pemuda di kampung. So, apa nak sedia yang mahu lah, macam orang tu mahu lah. Contohnya padang mau baca apa semua, mau ada bengkel-bengkel ke untuk orang muda, ruang beli tanah, rumah. Turut senada penjajah makanan Azila Sari Liman memberitahu beliau menginginkan seorang wakil rakyat yang benar-benar komited terhadap kepentingan anak muda dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan, kesihatan mental dan peluang pembangunan. Kami berharap calon lepas tu yang akan menggantikan lebih tegas dan bertanggungjawab, ambil tahu selalu mengikuti perkembangan rakyat, terutama anak muda lah. Setakat tu pembangunan okey bagi kami, cuma pertingkatkan lah. Lekat ada pengganti pula, kami harap akan lebih maju dan kami orang boleh hidup bersatu padu tanpa ada masalah, tenteram dan damai. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, ingin kami mengingatkan masyarakat awam, khususnya warga konstituensi Jepak, agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi semasa PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.